Salam sejahtera dan selamat datang sekali lagi di channel ini Current Sphere NY. Hari bersejarah bagi Sabah. Tun Musa Aman kini secara rasminya dilantik sebagai Yang di-Pertua Negeri Sabah ke-11. Tapi, adakah ini permulaan era baru untuk Sabah atau hanya kesinambungan dari era lama? Jangan kemana-mana karena kita akan kupas segalanya termasuklah fakta penting, kontroversi, tersembunyi, dan persoalan yang membara. Tun Musa Aman secara rasmi mengangkat sumpah sebagai Yang di-Pertua Negeri Sabah ke-11 dalam satu istiadat penuh tradisi di Istana Seri Kinabalu. Beliau yang diiringi oleh istri Toh Puan Farida Tusin tiba di Dewan Istiadat pada jam 10.11 pagi sebelum melepaskan sumpah jawatan pada jam 10.22 pagi. Majelis itu disaksikan oleh Ketua Hakim Sabah dan Sarawak, Tun Sri Abdul Rahman Sebli, dan disusuli dengan ucapan tahniah serta ikrar taat setia oleh Ketua Menteri Sabah, Datuk Seri Haji Ji Noor. Dalam ucapannya, Haji Ji menyatakan keyakinan penuh bahwa Sabah akan terus menikmati keamanan, kejayaan, dan kemakmuran di bawah kepimpinan Musa Aman. Beliau menyifatkan Musa sebagai figura penyatu, simbol kedaulatan negeri, dan pemangkin kepada perpaduan masyarakat pelbagai kaum, agama, dan budaya di Sabah. Institusi Yang di-Pertua Negeri bukan sekadar simbolik, tetapi menjadi teras kepada perpaduan dan kestabilan negeri Sabah. Haji Ji menegaskan bahwa kepimpinan Musa Aman diharapkan dapat memastikan kestabilan, keharmonian, dan kemakmuran Sabah terus dipelihara. Ini bukan satu tugas yang mudah, memandangkan Sabah sentiasa berdepan pelbagai cabaran, daripada isu ekonomi, pembangunan infrastruktur, sehingga kepada kesejahteraan rakyat luar bandar. Di bawah kepimpinan Haji Ji Noor sebagai Ketua Menteri, Sabah telah mencatatkan pencapaian yang boleh dibanggakan. Tahun lalu, hasil negeri Sabah berjaya mencecah hampir 7 bilion ringgit, satu angka yang mencerminkan tadbir urus keuangan yang cekap dan berkesan. Pencapaian ini tidak datang dengan mudah. Ia adalah hasil antara kerjasama erat antara kerajaan negeri dan penjawat awam yang komited menjalankan tanggung jawab mereka. Selain itu, inisiatif di bawah kerangka Hala Tuju Sabah Maju Jaya ataupun SMJ turut menjadi tonggak penting dalam memastikan Sabah kekal berada di landasan pembangunan yang mampan. Agenda ini bukan sahaja memfokuskan kepada pembangunan ekonomi, tetapi juga merangkumi aspek kesejahteraan sosial dan kelestarian alam sekitar. Haji Ji turut menekankan pentingnya memastikan bantuan yang disalurkan sampai kepada kumpulan sasar, khususnya golongan miskin tegar dan golongan B40. Program-program seperti bantuan langsung tunai, program pembangunan luar bandar, dan inisiatif pendidikan serta kesehatan terus menjadi fokus utama. Namun, di sebalik pencapaian ini, cabaran tetaplah wujud. Jurang pembangunan antara kawasan bandar dan luar bandar masih sangat ketara. Infrastruktur asas seperti jalan raya, bekalan elektrik, dan akses kepada air bersih di sesetengah kawasan pedalaman Sabah masih memerlukan perhatian yang serius. Disinilah peranan institusi Yang di-Pertua Negeri sebagai simbol kestabilan dan keharmonian menjadi penting. Musa Aman yang pernah menjawat jawatan Ketua Menteri Sabah selama hampir 15 tahun sudah pasti mempunyai pengalaman luas dalam menangani isu-isu kompleks seperti ini. Namun, di sebalik kepercayaan dan harapan yang diletakkan di bahu Tun Musa Aman, ada persoalan yang masih belum terjawab. Sejarah politik beliau tidak sunyi daripada kontroversi, skandal rasuah, dan penyalahgunaan kuasa yang pernah dikaitkan dengannya satu ketika dahulu masih menjadi ingatan dalam kalangan rakyat Sabah. Walaupun kes-kes ini akhirnya digugurkan, persoalan mengenai integriti dan kredibiliti Musa Aman masih wujud di kalangan segelintir pihak. Adakah beliau mampu mengetepikan segala persepsi negatif ini dan berfungsi sepenuhnya sebagai seorang Yang di-Pertua Negeri yang adil dan bebas daripada pengaruh politik? Ini adalah antara persoalan yang akan terus bermain di fikiran rakyat Sabah. Selain itu, peranan sebenar seorang Yang di-Pertua
pertua negeri dalam konteks politik Sabah juga sering diperdebatkan. Adakah jawatan ini benar-benar bebas daripada pengaruh politik atau hanya berfungsi sebagai alat kompromi antara kuasa-kuasa politik tertentu? Di satu pihak, ada yang melihat pelantikan Musa Aman sebagai satu langkah bijak untuk memastikan kestabilan politik Sabah. Dengan pengalamannya yang luas, Musa Aman dilihat mampu memainkan peranan sebagai pemangkin kepada kestabilan politik di negeri ini. Namun, tidak kurang juga yang skeptikal. Adakah pelantikan ini merupakan sebahagian daripada strategi politik tertentu? Sejauh mana kebebasan institusi ini dapat dipertahankan dalam menghadapi cabaran politik masa hadapan? Pada masa yang sama, Sabah juga berdepan dengan isu autonomi yang masih menjadi perbincangan hangat. Perjanjian Malaysia 1963 ataupun MA63 terus menjadi topik utama dalam perbincangan politik Sabah. Apakah peranan yang bakal dimainkan oleh Musa Aman dalam memastikan hak-hak Sabah di bawah MA63 terus diperjuangkan? Adakah beliau akan menjadi suara lantang dalam menyuarakan tuntutan Sabah di peringkat persekutuan atau sekadar menjadi simbolik tanpa kuasa sebenar? Tidak dapat dinafikan, Musa Aman mempunyai rekod kejayaan yang boleh dibanggakan semasa menjawat jawatan Ketua Menteri Sabah. Beliau pernah membawa pelaburan besar ke negeri ini dan memastikan pertumbuhan ekonomi Sabah kekal stabil. Namun, era kini berbeza. Cabaran masa kini lebih kompleks dan memerlukan pendekatan yang lebih inklusif serta telus. Dalam konteks ini, peranan Haji Jinor sebagai Ketua Menteri Sabah turut diuji. Adakah beliau mampu bekerja sama rapat dengan Musa Aman untuk memastikan segala perancangan pembangunan berjalan lancar? Adakah kerjasama ini akan membawa kestabilan atau membuka ruang kepada lebih banyak ketidaksepahaman antara dua pemimpin ini? Justru, persoalan utamanya ialah, adakah pelantikan Tun Musa Aman sebagai yang dipertua negeri Sabah akan benar-benar membawa era baru kepada Sabah? Atau adakah ini hanya satu simbolik yang tidak memberikan impak besar kepada rakyat biasa? Mampukah Sabah terus bergerak maju di bawah kepimpinan Musa Aman dan Haji Jinor, atau adakah kita akan melihat lebih banyak drama politik dalam tempo beberapa tahun akan datang? Jangan lupa untuk tinggalkan pendapat Anda di ruangan komen. Adakah Anda bersetuju dengan pelantikan ini atau ada isu yang perlu diperhalusi? Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasi supaya Anda tak terlepas konten menarik seperti ini. Kita jumpa lagi dalam episode yang seterusnya di Current Sphere MY. Sekian saja, terima kasih.